dalam peperangan Tabuk. 3 orang ni bila kena pulau, hati dia ya salam, hati dia seolah-olah apa kata Allah menjadi sempit, dhaqat alaihi. Sempit sebab dipulau oleh Rasulullah, dipulau oleh sahabat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak jawab salam. Nabi tak jawab salam. Hari ke-40 datang wakil daripada Nabi. Wahai Ka'ab, arahan daripada Nabi, engkau kena hantar balik isteri engkau ke rumah mak bapak. Tak boleh bersama isteri. Kata Ka'ab bin Malik, adakah Nabi suruh aku cerai? Kalau Nabi suruh aku cerai, dengan sebab itu dapat mengampunkan dosa, aku tak pergi perang, aku ceraikan sekarang. Tak perlu cerai, cuma berpisah saja. Subhanallah. Menangis setiap hari. Datang wakil daripada Rom, pergi ke Madinah. Siapa boleh tunjuk kepada aku mana Ka'ab bin Malik? Itu dia yang sedang termenung. Datang wakil Rom beri surat, wahai Ka'ab, ini surat daripada Rom. Orang Islam dah pulang kau, mari join kami, kita lawan dia. Ka'ab ambil surat tu, Ka'ab koyakkan. Subhanallah. Ini jiwa orang yang kasih kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Hari ke-50 pagi itu, malam itu wahyu Allah ampunkan dia. Tengok ayat itu kan, thumma taba alaihi. Thumma ni lepas berlaku dia buat maksiat, apa tak pergi perang. Thumma kemudian, rentetan daripada dosa, Allah ampunkan dosanya. Li ya tubu, Allah ampunkan dosa dia. Lepas subuh Nabi cakap, beritahu kepada Ka'ab, beritahu kepada Mararah bin Ar-Rabi', beritahu kepada Hilal bin Umayyah, telah turun ayat mengampunkan mereka. Sahabat ada yang menjerit, ada berkuda, ada yang melari nak tak sabar, berlomba-lomba nak berjumpa dengan Ka'ab. Ada yang menjerit atas bukit, wahai Ka'ab, wahai Ka'ab, ada berita baik, wahai Ka'ab, turun wahyu malam tadi, wahai Ka'ab, Allah ampunkan dosa engkau. Menangis-nangis sahabat, gembiranya datang berita pengampunan daripada Allah. Kerana sahabat yang beriman ikhlas itu dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala, masing-masing nak berkongsi kebahagiaan ini. Betapa kasihnya kepada Allah, betapa kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Ka'ab bin Malik, seolah-olah Nabi berpesan pada dia sampai satu tahap, wahai Ka'ab, tinggalkan sedikit harta untuk kaum keluarga engkau. Ka'ab beri semua harta dia, dia infak semua. Sebab rasa gembira Allah ampunkan dosanya. Datang satu statement daripada Quran, ayat ini mengampunkan, dan nama Ka'ab disebut sampai hari ini. 3 orang sahabat yang tertinggal dalam perjuangan kerana Allah ampunkan, dibaca dalam surah Taubah. Subhanallah. Ini kasih yang ditunjukkan oleh sahabat. Ayat ini juga dalam peperangan Tabuk. Wa'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Subhanallah. Ayat ini turun kisah apabila disebutkan dalam peperangan Tabuk. Datang 7 orang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada tak kenderaan lebih, aku nak ikut dalam peperangan Tabuk. Nabi kata tak ada. Tuan-tuan, ulama menyebut, berkata Mujahid, 7 orang itu daripada Bani Muqirin. Namanya Aqal bin Yasar, Sahar bin Khanas, Abdullah bin Ka'ab, Ghalabah bin Zaid, Salim bin Umair, Sa'labah bin Ghalanah, Abdullah bin Mughafal. 7 orang ni jumpa Nabi. Orang-orang Madinah terasa di hatinya. Sa'ad bin Ubadah ini ketua kepada orang-orang Ansar. Orang Ansar berkata, wahai Sa'ad, kenapa Nabi lebihkan orang Mekah? Kita ni pioneer, perintis kepada pejuang Islam. Bersama dengan Nabi dalam peperangan yang banyak, Nabi lebihkan orang Mekah, baru peluk Islam. Nabi berikan kepada Muawiyah lebih, berikan kepada Abu Sufyan baru peluk Islam.
Muawiyah dikatakan dapat 100 ekor unta ghanimahnya. Nabi kata, wahai Ansar, aku dapat wahyu kamu tak puas hati dengan pembagian ghanimah ini, betul ke? Betul ya Rasulullah, kami rasa kami lebih. Kami 10,000, mereka 2,000. Kau lebihkan orang Mekah. Apa Nabi jawab? Ingat, wahai Ansar, kamu dah lama Islam. Mereka baru peluk Islam dalam pembukaan Mekah, batu Mekah. Aku nak lembutkan hati. Mereka dapat dunia, kamu dapat aku. Aku balik semula kembali. Kubur Nabi di Madinah, sahabat-sahabat. Kubur Nabi bukan kat Mekah. Nabi lahir Mekah, Nabi hijrah Madinah, buka Mekah, Nabi balik ke Madinah. Nabi tidak menetap di tempat dia lahir. Kubur Nabi di Madinah. Nabi memuliakan, Allah memuliakan orang-orang Ansar yang duduk di kami dapat aku. Menangis orang Ansar, menangis, ya Rasulullah kami minta maaf. Nabi sudah legal ini dalam kehidupan kita. Dia dapat Rasulullah balik semula ke Madinah. Kita buat ziarah, pergi umrah, kubur Nabi di Madinah. Allah memuliakan orang Madinah. Allah memuliakan orang-orang Ansar. Sebab itu beberapa perkara kita kena faham. Pengertian saya tunjukkan beberapa cerita itu. Ada cerita-cerita yang lain. Tidak lain tidak bukan ialah memberi gambaran betapa kasih dan cintanya sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Sebab itu bila kita sebut orang soleh, orang yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan agama, semua perkara yang datang daripada Nabi. Kata soleh merupakan sebutan atau istilah bagi orang yang sedang sepatutnya melaksanakan dan memelihara ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cinta dan kasih kepada Rasulullah atas dua dasar, iaitu iman, yang kedua qudwah. Masuk kat sini, pengertian yang diberikan oleh ulama ialah mengikrarkan dengan lidah, membenar dengan hati serta melaksanakan dengan anggota. Yang kedua, orang-orang yang mencintai Rasulullah hendaklah membenarkan segala ajaran yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Benda-benda biasa kita mencontohi mengamalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi bukan sebagai bahasa saja. Tadi saya ambil semua contoh-contoh daripada suasana yang kritikal. Betapa Nabi sangat kasih, sangat sayang pada umatnya. Banyak kata Nabi, biasa selawat, benda biasa. Kita pertambahkan lagi keutamaan memulai sifat akhlak perilaku Rasulullah SAW. Bersama santun dan beradab dengan baginda, baik Nabi masih hidup ataupun Nabi telah wafat. Sebab itulah dalam menafsirkan ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, dan kamu tinggikan suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi. Ketika Nabi masih hidup, ketika Nabi dah wafat, jangan dahulukan pendapat Nabi, pendapat kita lebih daripada pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap rindu dan melihat berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, apabila Gaza dengan bom Ibrahim, hari itu Perdana Menteri Israel minta kegiatan sekali. Sebab apa? Antaranya roket-roket daripada Hamas dah jatuh dekat-dekat kat rumah Perdana Menteri. Dia tidak boleh mengekang. Syekh Ahmad Yasin, orang Palestin ini Allah beri kepada mereka kehebatan. Syekh Ahmad Yasin sebut, kalau mana-mana tempat subuhnya macam Jumaat, Yahudi tidak boleh mengalahkan orang Islam. Ini yang berlaku di Palestin. Subuh solatnya macam Jumaat. Tempat itu berkah. Syekh Ahmad Yasin, dia lupa. Orang nak sorong kereta roda, dia seperti roda dia nak pergi sembahyang. Orang nak sorong, pagi tu mari helikopter Apache tembak, pecah kepala dia, terkeluar otak dia. Dia lupa. Tetapi bukan takut pada jasad fizikalnya, tetapi dalam hatinya ada iman, dalam hatinya ada kasih cinta kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempertahankan bumi
Al-Quds atau bumi Isra yang kita sebut dalam surah Al-Isra. Apabila pagi itu bom turun, jadi Dr. Jamnun melarikan diri lah. Mana lari Ustaz? Ada seorang ibu, subhanallah, ada seorang ibu kaki dah putus satu sebab kena bom. Dia jual sayur, ada meja, lebih kurang 2 meja dia jual sayur. Bila bom tu datang, dia tak lari. Dr. Jamnun tanya dia, wahai ibu, kenapa tak lari? Tengok dia jawab apa. Dia kata, anak aku 10 orang dah mati syahid, suami aku dah mati syahid. Tiap-tiap malam aku bermimpi berjumpa Rasulullah. Rasulullah menghibur aku. Bagaimana aku boleh lari daripada syahid? Tengok, rindu pada Nabi. Nabi sebut, "Ma ra'ani fil malam faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamathalu bi." Barang siapa yang nampak aku dalam mimpi, sesungguhnya dia memang nampak aku, sebab syaitan tidak boleh menyerupai aku. Saya sekali pun tak pernah mimpi jumpa Nabi. Takut-takut Nabi tak nak jumpa kita. Ibu ni tiap-tiap hari Nabi datang jumpa dia, menghiburkan dia tiap-tiap malam. Kita sekali pun tak dapat. Berharap rindu untuk melihat dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebab tu Nabi ni, umat aku ni paling ramai, tapi aku kenal umat aku. Bangun sahabat kata, ya Rasulullah, di kalangan manusia yang ramai, macam mana kau kenal tu umat kau? Bagaimana kamu kalau satu lembah itu ada kuda yang ramai, yang banyak, tiba-tiba ada kuda yang dahinya bertumpuk putih, kaki dan tangan bertumpuk putih, mudahkah engkau mengenalinya? Ya Rasulullah, begitulah aku dengan umatku. Aku melihat muka yang bercahaya, tangan yang bercahaya, kaki yang bercahaya. Kerana wuduknya di dunia, aku yakin itu ialah umatku, dan dia mengenali aku sebagai Nabi-Nya. Kita takut, kita nak dekat Telaga Kausar, malaikat halal. Tapi kata itu umatku. Malaikat kata, wahai Muhammad, engkau tak tahu apa yang dia lakukan setelah kematianmu. Dia tidak mengikut apa yang engkau bawa. Dia tidak melakukan apa yang engkau perintahkan kepadanya. Subhanallah. Rasa rindu inilah nak berjumpa dengan Rasulullah SAW, yang dipanggil min asyaddi ummati bi hubban nasun yakunu ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa malihi. Di antara umatku yang paling mencintai aku adalah orang-orang yang hidup selepas aku. Salah seorang dari mereka sangat ingin melihatku walaupun terpaksa menebus dengan keluarga dan harta. Ini satu perkara yang cukup hebat. Hadis daripada Imam Muslim. Yang ketujuh, sahabat menyampaikan nasihat untuk beriman kepada Allah, kitab dan Rasul. Yang ini saya sebut, kenapa usaha kita tak ke arah itu? Kalau sempat saya tunjuk sana. Ada satu video yang ke-8, belajar Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Ditanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kana khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi la Al-Quran. Tengok Nabi nampak Quran, baca Quran nampak Nabi. Al-Quran yamshi 'ala al-ard. Quran yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itulah watak tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta. Dan ke-10, benci dengan orang yang Rasulullah benci. Sebab itu, apa yang sahabat faham dengan muka-muka ini? Apa yang kita faham? Ini antara wajah syuhada Gaza yang mati syahid, semua senyum.
Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah gezetkan kepada Nabi syurga. Nabi masuk syurga, Nabi lari, Nabi tak nak keluar. Tetapi Nabi juga menyebut ada umat dia yang masuk syurga dan memohon kepada Allah untuk keluar balik ke dunia. Yatamanna an yuqtala an syaramarat. Dia minta pada Tuhan agar dimatikan 10 kali lagi kerana seronoknya mati syahid. Illa syahid. Orang yang mati syahid dan melihat di hadapannya apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, senyum. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Surah Yasin kita sebut apabila Habib Najjar dipijak oleh kaumnya dan mati syahid. Alangkah baik kalau kaum aku tahu keadaan aku sekarang. Apabila dipijak perutnya dan mati syahid, ulama menafsirkan Habib Najjar menjadi burung-burung hijau yang berterbangan di ruang angkasa syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahawa bukti yang saya sebut Quran hadis itu dalam bentuk dunia moden hari ini, gambaran yang ditunjukkan oleh Allah kasih cinta kepada Rasulullah. Ini mungkin sebaya dengan anak kita, adik kita. Anak ini dibunuh oleh Bashar di Syria. Orang mati syahid berpeluh mukanya. Ini janji Rasulullah SAW. Bukan mainan. Inilah wajah yang saya sebutkan tadi. Syekh Ahmad Yasin. Muka yang jernih, penuh keimanan, walaupun lumpuh, tapi yakinlah. Subhanallah. Di suatu pagi, sebuah helikopter Apache telah memuntahkan roketnya. Lihatlah, inilah Syekh Ahmad Yasin. Pecah tempurung kepalanya, bertaburan otak. Kita dengan kesedihan melihat perjuangannya, tapi dia gembira di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks kita di Malaysia, kita bukan nak berjihad mengangkat senjata, tetapi dalam kehidupan rutin harian kita, dalam nak mengikut apa yang Nabi bawa pun kadang-kadang kita tak dapat melepasi piawaian yang telah diterbitkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Tengok orang yang kasih kepada perjuangan Nabi, saya sebut. Kasih sahabat-sahabat yang saya sebut, saya nukilkan daripada surah demi surah, ayat demi ayat, dalam keadaan kasih yang kita sandarkan pada perjuangan. Kasih yang tidak berbelah bagi. Tengok mereka yang tempang, yang tak ada kaki, mereka yakin mempertahankan Islam. Di bumi Isra yang disebut oleh Allah Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Bawa kasih sayang kepada batang tubuh Rasulullah SAW.